Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir tentang isu keputusan pengampunan Najib dan siapakah punca menyebabkan Datuk Najib masuk ke penjara. Sebelum saya baca detail sedikit dekat sini. Hukuman dikurangkan, Najib bebas Ogos 2028. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan bersetuju memberi pengurangan hukuman penjara yang dikenakan ke atas Najib Razak yang kini ditahan di penjara Kajang. Okay, mari tengok respon detail dia Datuk Kamal Amir. Di akhir kita komen macam biasa. Bebas, masih di luar. Tapi pimpinan UMNO itu sendiri, mereka berbual, dapatan saya melalui ini telefon. Mereka mahu agar Datuk Najib disumbat ke dalam penjara. Hanya kerana politik. Hanya kerana mereka merebut jawatan. Ini dilakukan bukan oleh orang luar. Ini dilakukan oleh orang UMNO sendiri. Jadi, kenapa pula sekarang ni kita marah? Bila ada pihak cuba membantu untuk menguraikan persoalan ini. Kenapa mesti diserang? Saya melihat dalam beberapa kiriman dalam media sosial, mereka menyerang Perdana Menteri. Mereka menyerang timbalan Perdana Menteri. Tak buat apa, kenapa tak dibebaskan. Tetapi kita kena fikir puncanya di mana? Siapakah mereka pengkhianat? Siapakah mereka yang memang mahu agar Datuk Seri Najib ini disumbat ke dalam? Kononnya, kita mesti bunuh kredibiliti Datuk Najib demi lestari mereka untuk terus berada di anjung kuasa di Perdana. Jangan lupa saya. Sebab itu saya katakan, jangan kita kerana nyamuk seekor, kelambu kita nak bakar. Sekarang ni apakah kita perlu menyalahkan pemimpin UMNO sekarang? Saudara, yang puncanya di mana? Kita memang berhadapan dengan musuh-musuh UMNO. Musuh-musuh Datuk Seri Najib memang jelas. Bukan kita tak tahu bila mereka menguasai kerajaan Pakatan Harapan 1.0 yang dipimpin Dr. Mahathir. Itulah permulaannya. Kes Datuk Najib mula dibuka, mula diselongkar. Kemudian naik pula kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh siapa? Oleh Ini Datuk Seri Mohdin. Kemudian orang UMNO sendiri yang waktu itu menjadi Perdana Menteri. Itulah waktunya negara kita disumbat. Ini saudara, ini yang bocor dokumen Paslik. Dia kata, pelan segerakan penjara Datuk Najib dan Datuk Zahid sebelum PRU 15 lalu. Ini jelas saudara, bukan saya cakap sembarangan. Mereka nak penjarakan Datuk Najib, mereka mau penjarakan Datuk Zahid, pimpinan UMNO. Matlamat lain tak ada. Mereka nak bunuh UMNO, tapi kita pula sekarang ni nak bakar kelambu UMNO. Saudara, saya hairan dalam keadaan begini. Kerana mereka tidak mengetahui puncanya. Jangan kita salahkan orang. Jangan kita salahkan, jangan kita bakar kelambu kita. Hanya kerana nyamuk ngeng-ngeng. Sekarang ni Datuk Seri Najib berada dalam penjara. Bukan senang saudara. Ada pula kawan-kawan yang menghantar cadangan supaya UMNO perlu segerakan penjelasan kepada ahli akar umbi. Baba tentang isu tersebut. Yang ini sedang dilakukan oleh Presiden UMNO untuk menjadi penjelasan. Memang saya tahu ada yang setengahnya reda, tapi yang tidak puas hati. Jadi sikap ahli kita yang saya rasa tidak sepatutnya. Mereka harus melihat punca. Bukannya isu yang sekarang ini. Dan sekarang ini sedang ditangani. Sebab itu saudara, dalam keadaan begini memang ramai yang kecewa. Saya juga kecewa sebagai warga UMNO. Bila melihat mantan presiden kita diperlakukan sedemikian. Tentu saya kecewa. Dan hari ini telah pun kita menerima keputusan. Diumumkan semalam bahawa pengampunan Datuk Najib tidak memperoleh pengampunan sepenuhnya. Memang kita kecewa. Ada teman-teman menghantar menelpon saya, menguji saya macam mana keadaan sekarang. Orang ahli UMNO, akar umbi sedang mengamuk ni semua. Saya kata dalam keadaan begitu, tenang dulu. Selalu saya sebut saudara, contoh, saya ambil contoh. Jangan marah saudara, jangan marah. Saya ambil contohnya kerana kecewa. Bila seorang tu putus cinta, paling lama pun 3 hari. Ataupun 3 minggu, ataupun 3 bulan. Lepas tu habis dah, tak ada masalah pun. Marah tu waktu itu. Jadi kalau waktu itu tengah amarah, kita curahkan lagi minyak, maka terbakarlah segala-galanya.
Kadang begitu, saudara. Saya teringatlah dulu satu peristiwa waktu tu zaman saya muda-muda lagi. Jangan marah saya bila saya ingin mengulangi sejarah silam. Sebab sebagaimana kata almarhum Datuk Harun Idris, dia kata sejarah itu seringkali berulang-ulang. Saya masih ingat waktu Allahyarham Datuk Harun mau disumbatkan ke penjara oleh rejim Hussein On masa itu. Dia balik daripada rayuan di Privy Council, mahkamah tetap mau menjatuhkan hukuman penjara terhadap Datuk Seri Harun. Waktu itu, saudara, rumah Datuk Harun dikepung dan Datuk Harun menjadi tawanan Pergerakan Pemuda UMNO Selangor dan seluruh pemuda UMNO. Seluruh negara digemparkan. Malahan ada pula kata-kata, malam ini kalau bawa Datuk Harun ke penjara, Kuala Lumpur pemerintah kononnya. Tapi selepas 6 hari, apabila waktu tengah malam, bila Datuk Harun dibawa ke hospital, tengah jalan, pihak polis ambil, kemudian seminggu lepas itu, daripada hospital tu bawa ke penjara. Akhirnya, Datuk Harun sepi dalam penjara. Saudara boleh baca, saya boleh tatap. Saya tidak pernah mengulas cerita ini. Saya mahu anda mengingati kembali. Bahawa ini keadaannya. Nak marah. Tapi akhirnya bagaimana? Selepas itu, maka Hussein On dijatuhkan. Jatuh Hussein On, Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Jangan lupa saya, ini sejarah. Sebab itu, saya merasakan, kadang-kadang saya menatap wajah-wajah mereka yang kononnya menjadi pejuang. Dulu mereka juga yang saban hari meratap. Mengata Datuk Najib itu tak kena, ini tak kena. Cerita Datuk Seri Rosmah Mansor itu, ini dan sebagainya. Mereka menambah tokok lagi cerita. Saat Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, memimpin UMNO. Kerana waktu itu beliau sebagai Presiden UMNO. Dan akhirnya, Kerajaan UMNO Barisan Nasional dijatuhkan dalam pilihan raya umum tahun 2018. Selepas itu, Datuk Najib disingkirkanlah. Siapa yang suruh Datuk Najib berhenti? Siapa yang mahu Datuk Najib berundur daripada anjung kuasa di tingkat 38? Hari ini, kita bersimpati dengan Datuk Najib. UMNO kena lakukan sesuatu. Presiden UMNO tidak patut kerana tidak berperjuang untuk Datuk Najib. Apa benda kau cakap ni? Saya cakap terus terang, mereka menyalahkan sekarang ni. Macam orang mabuk todi ya. Orang ni salah, orang ni salah. Sebab tu saya katakan, yang memulakan supaya Datuk Seri Najib disiasat dan dibawa ke mahkamah siapa? Dr. Mahathir. Siapa yang menjatuhkan hukuman dan dianggap bersalah waktu itu? Hakim-hakim era kepimpinan ini Tasimuddin. Dan dua-dua ni sekarang memang nak membunuh UMNO. Tiba-tiba kita boleh terperangkap. Ini saya hairan apabila warga UMNO mengikut emosi. Sebagaimana kata Saudara Razak, maklum daripada Kedah. Dia kata kita jangan emosi sangat. Tidak perlu kita rasa emosi dalam keadaan ini. Semua orang kecewa. Semua orang yang sayang Datuk Najib, memang semua kecewa. Semua rasa marah dengan keputusan bosku. Tapi kita kena rasional saja. Bahawa apa peristiwa-peristiwa sebelum itu, bila pembentukan kerajaan, ada cadangan daripada Agung. Itu merupakan titah disantuni oleh Presiden UMNO. Dan memang ada usaha untuk melepaskan Datuk Najib. Tetapi kalau Datuk Najib tak masuk ke dalam, kalau tidak ada pengkhianatan dilakukan terhadap beliau, tak adalah kita berselerak sekarang ni. Kena kaji punca dulu. Siapa yang membiarkan air bertakung untuk membiarkan nyamuk Aedes? Sekarang ni bila nyamuk ngeng, kita nak bakar kelambu. Ini bagi saya, saudara, ini gambaran yang perlu kita lihat. Warga UMNO mereka akan umbi. Saya tahu kalau diberi penjelasan, tak ada masalah. Jadi sebab itu kata Mak Long tadi, kita kena rasional. Saudara, jangan sekarang ni kalau tak boleh nak tarik sokongan. Apa kita dapat? Apa nak jadi pada negara? Bagi saya katakan lagi, siapa yang memulakan onar ini? Siapa yang melakukan? Dan sekarang ini, mereka tutup kisah itu, mereka salahkan orang yang nak menyelamatkan. Orang yang sedang berusaha. Orang itu yang ditujah saban hari. Zaid kena berhenti. Kerana gagal menyelamatkan Datuk Seri Najib.
Sudahlah beliau ditomah oleh pihak daripada parti, daripada Johor Bahru, daripada Pasir Gudang. Oh, kerana berpaut lidah yang rapuh dan macam-macam. Kita dalaman sendiri pun balas sama sendiri. Saya tak tahulah kalam itu, saudara. Sebenarnya, saudara, saya mendengar dan melihat kenyataan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau dengan jelas menyatakan bahawa Perdana Menteri Datuk Anwar Ibrahim berkata semua pihak perlu menghormati keputusan Lembaga Pengampunan yang mengurangkan hukuman penjara dan denda terhadap mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Dia katanya keputusan itu dibuat oleh Yang Bertuan Agong selaku pengurusi Majlis Pengampunan. Dan beliau sebagai Perdana Menteri, beliau mengatakan saya menghormati keputusan Yang Bertuan Agong ketika itu. Dan sekarang kita mempunyai Yang di-Pertuan Agong yang baru. Apa pun yang dirasakan oleh mana-mana pihak sudah semestinya bersifat politik. Ada yang menyokong, ada yang sebaliknya. Namun mereka tidak boleh mengabaikan hakikat bahawa mereka perlu menghormati hak semua yang disabitkan kesalahan untuk merayu kepada Lembaga Pengampunan. Dan kini Lembaga Pengampunan telah membuat keputusan. Jika ada pihak tak puas hati, maka dia dianggap sebagai satu keputusan yang adil. Jika tidak puas hati, maka mereka masih boleh mengumumkan rayuan. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sebagai responnya dia kata boleh buat rayuan lagi. Dan hadirnya Duli Yang Mulia Pertuan Agong yang baru kita, mudah-mudahan. Sebab itu saya melihat ada tulisan bahawa menurut kata ada seorang pengamal undang-undang. Dia kata Datuk Seri Najib boleh dibebaskan daripada hukuman penjara seawal Januari 2025 atau memohon parol bagi menjalani lebihan hukuman di luar penjara dan suku akhir tahun yang sama, katanya. Beliau boleh diberikan pengurangan hukuman sebanyak 50%. Beliau telah pun diberi pengurangan hukuman sebanyak 50% oleh Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang bakal menyaksikan beliau bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Jadi, tapi tempoh penjara 6 tahun itu boleh dikurangkan sebanyak 1/3 atau 2 tahun jika beliau berkelakuan baik. Oleh kerana itu, beliau sudah pun menjalani hukuman penjara dari 23 Ogos 2022. Kira-kira setahun 5 bulan. Maka tempoh juga itu perlu diambil kira. Ini kata pengamat undang-undang. Jadi pengurang itu akan dibuat sekali lagi dengan ambil kira penolakan hari cuti umum. Itu kira-kira 15 hari setahun. Dan mungkin Datuk Seri Najib boleh dibebaskan, kata pengamat undang-undang itu, pada penghujung tahun 2024. Katanya, saya tak arif. Saya soal-soal ini saya tidak arif. Saya bila tengok kenyataan peguam itu, ada juga rasionalnya. Seorang lagi pengamat undang-undang, Datuk M. Riza. Dia kata Datuk Najib masih boleh mendapat pengampunan penuh daripada Yang Bertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim kerana pengampunan itu merupakan hak mutlak Duli Yang Mulia Bertuan Agong. Malah sekiranya disabitkan sekali lagi pun atas tuduhan lain, beliau masih boleh memohon pengampunan terhadap sabitan kesnya. Itu kata peguam. Jadi saya tidak mahu ini mengulas lebih sebab ini undang-undang. Jangan kita mencabar undang-undang dan orang kata membuatkan orang keliru. Jangan kita mengelirukan orang. Sebab itu warga UMNO tidak seharusnya hanyut ditenggelami dengan emosi yang keterlaluan. Jadi sebab itu, konon-kononnya tariklah UMNO keluar dari kerajaan. Nah, saya nak bagi tahu saudara, kalau UMNO keluar dari kerajaan, yang menanti dengan penuh harapan, dengan 1000 doa adalah warga PAS. Begitu juga sebahagian daripada ahli parlimen dan Parti Bersatu. Sebab mereka sudah pun menyesal. Selalu saya katakan, mereka sudah menyesal kerana tidak terbentuknya kerajaan perpaduan yang disanankan oleh Yang Bertuan Agong antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Dan mereka juga sekarang ini sedang diburu ketakutan kerana kes akan dibongkar satu persatu. Yang kita nak terperangkap dengan mereka. Buat apa? Kenapa harus kita mengizinkan diri kita sebagai warga UMNO? Yang buat kerja ni juga dulu UMNO. Saya hairan, saudara. Sebab itu, saya ingat lagi,
Saya masih ingat saudara. Sewaktu jadi Perdana Menteri, UMNO kita ni adalah dulu. Saya dengar ceritanya. Melutut, merayu dengan Datuk Najib. Dan Datuk Najib tak minta apa-apa pun. Kalau dia Perdana Menteri pun, yang apa yang diminta Datuk Najib? Pertama sekali dia kata, pulihkan ekonomi. Kedua, pulihkan UMNO setelah kita kalah. Dan dia tidak meminta untuk dibebaskan. Tapi apa yang diminta adalah perbicaraan yang adil untuk kes yang dia sedang hadapi. Tapi apa dia lakukan? Waktu itu sebenarnya kita tak boleh marah orang lain. Jangan saya nak marah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bukan nak membela Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak, saya. Ini fakta figura. Fakta yang tidak boleh dinafikan. Ini bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyumbat Datuk Najib ke dalam penjara. Tapi sekarang, hasil perundingan antara Presiden UMNO dengan Perdana Menteri. Beliau juga sekarang ini diserang oleh pimpinan daripada Bersih, pihak-pihak tertentu yang bersikap anti-Najib. Mereka juga tidak senang dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau pun berlembut dalam hukuman Datuk Najib. Jangan lupa sekarang ni saudara, saya dah bagi tahu. Seandainya Datuk Najib dibebaskan, yang parah kena maki, kena hamun Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid. Tentulah mereka akan menuduh Anwar Ibrahim ni sudah lagi tidak menghormati undang-undang. Anwar Ibrahim bercakap saja kononnya mau membasmi rasuah. Sedangkan orang yang terlibat dengan 47 kes dah jadi timbalan Perdana Menteri. Orang yang mahkamah dapati bersalah pun dibebaskan. Itu kalau Datuk Seri Najib dibebaskan. Tapi bila Datuk Seri Najib tidak dibebaskan mengikut kehendak pihak-pihak tertentu, mereka juga menimukkan api. Datuk Seri Anwar Ibrahim sembang kari, mengkhianati perjanjian, cakap tak semua bikin. Zahid sekarang ini adalah kerana mengikut kehendak DAP. Zahid hari ini dia jadi tawanan. Salah juga. Serba-serbi salah, saudara. Jadi bagi saya melihat pertama-tama sekali, tengok the root cause. Lihat dulu, kaji dulu siapa yang memulakan keadaan ini. Kalau waktu itu, kalau boleh diselamatkan, diadakan perbicaraan yang adil, tak timbul masalah ini. Tapi di saat sekarang ini dah dapat sedikit pengurangan dan diserang habis-habisan. Itulah saya kata kalau Datuk Anwar Ibrahim jawab, aku tak sumbat dia ke dalam dah. Kau orang yang sumbat. Kenapa salah aku? Takkan malu kita, saudara? Tak malu ke kita? Sebab itu saya kata, saya setuju. Macam mana kata Pak Merah? Pak Merah saya tengok dalam kiriman melalui media sosial, dia kata, siapa nak marah, apa marahlah, katanya. Luahkanlah perasaan dalam grup silakan. Dia sebagai admin, dia kata diizinkan. Sebab baru menerima keputusan yang mengecewakan. Tapi setakat biarlah bercakap dalam grup, bukan merubah apa-apa keputusan pun. Betul. Jadi tak perlu kena sekat, tapi biarlah dalam lingkungan sama kita, bukan untuk didedahkan. Tapi soalnya, bila nak tarik diri dari sokongan dan sebagainya, kaji dulu buruk baiknya. Ada orang bertanya, saudara, ada orang bertanya, apakah pengampunan boleh didengar semula? Jawabnya boleh, saudara. Ini saya tengok ada satu kenyataan atau apa, bahawa di bawah perkara merujuk pada kes Datuk Mokhtar Hashim. Yang juga merupakan satu-satunya kes yang telah menerima 2 pengampunan. Pada tahun 1984, apabila Datuk Mokhtar Hashim dijatuhkan hukuman mati kerana tuduhan membunuh. Dan dia dipenjarakan akhirnya pada tahun 1991 beliau diberikan pengampunan. Kemudian 1991 beliau diberikan pengampunan penuh. Jadi boleh bukan tak boleh. Jadi kedua-dua pengampunan tersebut diberikan oleh Yang Pertuan Agong di bawah peraturan perlu kes keselamatan 1975, iaitu Essential Security Cases Regulation 1975, kerana beliau dia telah dituduh dan disabitkan di bawah security offences. Jadi bukan tak boleh-boleh, ada ruang lagi. Sebab itu saya katakan, jangan dibakar kelambu, tunggu dulu. Memang saya berterima kasihlah pada keluarga Datuk Seri Zahid Najib. Saya tengok kenyataan anaknya Yana yang begitu tenang, buat kenyataan bahawa keluarganya menerima keputusan tersebut dengan berlapang dada. Memanglah ada kekecewaan. Tidak kita nafikan, ada kekecewaan. Jadi kata Yana, walaupun kami menghargai pengurungan hukuman
daripada 12 tahun kepada 6 tahun yang diputuskan oleh Lembaga Pengampunan setelah pertimbangan pendapat dan penasihat. Kami berasa kecewa kerana Seri Najib tidak mendapat pengampunan penuh dan dibebaskan serta-merta. Itu yang kita, memang itulah perasaan keluarga mereka. Jadi soal ini, tapi dia masih berharap agar sesuatu dapat dilakukan, saudara. Saya nak jelaskan juga, saudara, bahawa dalam keadaan sekarang ini, Datuk Seri Najib masih ada lagi 3 kes di mahkamah. Ini yang memang dilaporkan oleh media, saudara. Walaupun dia akan dibebaskan pada 23 Ogos 20 mengikut fakta kesnya pada 23 Ogos 2028 oleh Lembaga Pengampunan berhubung kes SRC. Tapi jangan lupa, saya setiap minggu Datuk Seri Najib dibawa ke mahkamah untuk prosiding penyelewengan 23 bilion dana 1MDB. Dan sekarang ini di peringkat pembicaraan dengan pendakwaan telah pun memanggil sejumlah 49 saksi. Begitu juga penguasa kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Nur Aida Arifin turut hadir memberi keterangan. 2 lagi ialah kes pecah amanah jenayah melibatkan 66 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company, IPIC, yang boleh disampaikan, boleh katakan bahawa adanya pengubahan wang haram AMLA yang membabitkan dana asasi internasional sebanyak 27 juta. Bagi 2 kes ini, ia masih peringkat pengurusan kes. Jadi jangan kita nak terjah yang muka-mukaan. Bertenang dulu, sabar dulu. Saya yakin pihak pimpinan negara sedang memikirkan sesuatu yang terbaik. Saudara, banyak kes ni, saudara ni. Jadi, Kerana saya baca detail sikit dalam kenyataan yang dikeluarkan petang ini, lembaga itu menyatakan dengan pengurangan separuh hukuman tersebut, bekas Perdana Menteri terbabit dijangka dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri menyatakan denda yang perlu dibayar oleh Najib ialah sebanyak 50 juta. Jumlah asal yang diputuskan di mahkamah sebelum ini ialah 210 juta. Kalau tuan dengan keputusan ini, kita kena akurlah dengan keputusan yang telah dibuat. So janganlah kita nak macam-macam pula kan. Ni keputusan muktamad, kita kena semua kena akur. Okey, itu menyokong kerjaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.